Malam itu penghuni kampung jadi gempar. Semuanya menyerbu rumah orang tua Syafi'i. Seluruh kawasan rumah terang benderang dengan cahaya andang daun kelapa. Apa yang berlaku segera diterangkan dengan terperinci oleh orang tua Syafi'i pada orang kampung. Orang kampung yang berkumpul di halaman rumah mengambil keputusan untuk menjejaki dua insan yang lari. Kedua orang tua Syafi'i tiada daya untuk menghalangnya. Cuma mereka berpesan, jika dukun berhasil ditangkap jangan diapa-apakan. Suruh dia pulang. Pujuklah Syafi'i supaya balik ke rumah. Jangan dipukul dan dijentik batang tubuh mereka. Ternyata orang kampung bersedia mematuhi pesanan ayah dan ibu Syafi'i. Seluruh beluka dan hutan dijenguk. Semua rumah kosong dimasuki. Gua dan parit disusupi. Orang yang dicari tidak juga ditemui. Tetapi orang kampung tidak putus asa dan terus mencari. Malam yang hening menuju ke subuh terus dikocap dengan tempik sorak. Mereka bertembung dengan seorang lelaki terperosok dalam perigi buta. Ramai-ramai mereka menaikkan orang tersebut dari dalam perut telaga buta itu. Dan orang yang ditolong itu ialah orang tua berjanggut putih separas dada. Tetapi sudah berubah menjadi hitam kota. Maka orang tua berjanggut putih separas dada itu segera diusung oleh orang kampung ke rumah orang tua Syafi'i. Segala apa yang melekat di tubuhnya segera dibersihkan. Luka dan bengkak segera diubati. Bila didesak dan ditanya oleh orang-orang kampung, secara jujur orang tua berjanggut putih separas dada menerangkan hasratnya sekadar mahu menolong. Dia juga mahu menguji formula barunya bagi menolong orang yang bermasalah. Formula barunya ialah mencantumkan cara perubatan tradisional dengan perubatan moden menggunakan pil vitamin yang dibeli di kedai farmasi. Beberapa pesakit yang diubati mengikut formula barunya berhasil. Cara kebetulan dua orang pembantunya pernah bekerja di klinik swasta. Seorang sebagai pembancur ubat, manakala seorang lagi pembantu kanan pada doktor klinik berkenaan. Sesungguhnya, dia tidak menduga akan mengalami perkara yang memalukan dirinya sebagai dukun. Lelaki tua berjanggut putih separas dada mengakui tendangan yang dilepaskan Syafi'i membuat dirinya terasa berpusing-pusing. Dua batang gigi tercabut dari gusi. Ketika Syafi'i mengejarnya, dia berusaha berlari dengan sekuat hati. Apa yang ada dalam kepalanya ketika itu ialah kematian yang belum diketahui di mana tanah kuburnya. Malah, dia sendiri tidak pasti bagaimana dia boleh berada dalam perut perigi buta. Semasa dia berlari, tiba-tiba dia merasai tubuhnya melayang di atas awang-awangan, kemudian terjatuh dalam tempat yang gelap. Seluruh badannya basah. Dalam masa yang sama di depannya berdiri orang hitam berbadan besar dan terus memukul kepalanya sekuat hati. Setelah itu, dia tidak sedar apa yang berlaku. Bila bergerak ke kanan terasa seluruh tubuhnya sakit. Saat dia membuka mata didapati dirinya sudah berada di rumah orang tua Syafi'i dan melihat dua orang pembantunya berada dalam kandang buluh di mana Syafi'i ditempatkan. Lelaki tua berjanggut paras dada tanpa diminta memberitahu orang kampung kejadian yang memalukan di rumah orang tua Syafi'i mungkin menjadi malam penamat kerjaya sebagai bomoh. Hasratnya untuk memperkenalkan formulanya di Kedah, Malaysia sebagai sumber rezekinya terpaksa dibatalkan. Kejadian malang di rumah orang tua Syafi'i seolah-olah menyedarkan dirinya supaya berhenti menjadi bomoh yang diakuinya banyak melakukan perbuatan tidak benar daripada yang benar. Banyak bercakap berbelit-belit tidak lurus, gunakan ayat Quran untuk kepentingan perut, pura-pura jadi orang warak padahal pengetahuan tentang agama tidak sebanyak mana. Pengakuan yang jujur dan ikhlas itu membuat orang kampung simpati dan kasihan. Semua yang ada di situ bermuafakat memberikan sedekah setakat mana yang mampu dalam bentuk rupiah. Kedua-dua orang pembantu yang berada dalam kandang di ruang rumah segera dikeluarkan. Mereka juga diberikan sedikit habuan. Sebelum dilepaskan, orang tua berjanggut separas dada bersama dua orang pembantunya diingatkan supaya jangan datang ke kawasan mereka untuk menjaja dan mempamerkan ilmu kebomohan yang bersalut dengan penipuan. Andainya mereka datang juga, belum tentu mereka boleh pulang dengan selamat. Apa yang dilakukan oleh Syafi'i adalah merupakan amaran pertama. Amaran selanjutnya, mungkin isi perut terburai atas tanah atau kepala terpisah dari tubuh. Memang mengejutkan bila orang tua berjanggut putih paras dada berjanji tidak akan datang lagi ke kampung tersebut walaupun diundang.
Kata-kata itu mendapat tepukan dan sorakan dari orang kampung. Mereka segera mengiringi lelaki berjanggut putih paras dada bersama 2 orang pembantu keluar dari kawasan kampung mereka. Setelah mendengar cerita sebenar yang disampaikan oleh pasangan suami isteri malang itu, saya lihat Datuk dan Pak Habib menarik nafas panjang. Saya termenung dan Tajuddin tidak menunjukkan sebarang reaksi, sama ada sedih atau sebaliknya. Susah mahu diteka apa yang ada di dalam tempurung kepala Tajuddin. Tajuddin menudingkan telunjuk ke arah kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap. Semua perhatian tertumpu ke arah yang ditunjukkan oleh Tajuddin. Kumpulan tersebut sedang mengurung lelaki yang mereka panggil sebagai Tok Guru yang kadang-kadang mereka sebut juga sebagai Pak Guru. Halang mereka Pak Habib, saya bertanya. Jangan, biarkan, jawab Pak Habib. Nanti mencemarkan surau kita, tingkah Tajuddin. Jangan, bila berada dalam surau, lebih mudah kita bertindak. Kalau mereka robohkan surau, baru kita halang, ujar Pak Habib. Saya dan Tajuddin berpandangan. Barangkali Pak Habib sudah memikirkan buruk baiknya jika bertindak terburu-buru, kumpulan itu akan menang. Syafi'i tidak dapat diselamatkan dan terus jadi milik mereka, fikir saya. Datuk minta suami malang menyambung ceritanya kembali. Permintaan Datuk segera ditunaikan. Kejadian malam itu merupakan malam perpisahan antara pasangan suami isteri dengan anak mereka, Syafi'i. Hilang entah ke mana. Perasaan sedih tidak dapat dibendung oleh si isteri. 3 bulan terpisah membuat si isteri merana dan jatuh sakit. Bermacam-macam usaha dilakukan, sakit yang ditanggung oleh wanita malang itu tidak juga sembuh. Si isteri yang rindukan Syafi'i dibawa oleh suaminya ke hospital. Setelah diperiksa dan duduk dalam ward lebih dari 2 minggu, doktor mendapati wanita itu tidak mengalami sebarang sakit. Dia mengalami tekanan perasaan yang agak hebat, rasa putus asa, kecewa dan marah sentiasa bermain dalam batinnya. Menurut doktor yang merawatnya, penyakit itu boleh dikurangkan secara bertahap-tahap dan akhirnya boleh baik terus. Satu saranan yang cukup mudah tetapi agak berat untuk dilaksanakan. Sebagai ikhtiar, si suami malang tetap mencuba dan berusaha. Dia segera memulakan langkah untuk mengubatinya dan mencari anaknya dengan cara berpesan-pesan pada orang yang dikenalinya. Usaha lain yang dilakukannya ialah menulis risalah sebanyak-banyaknya dalam tulisan Jawi. Risalah itu ditampalkan di semua surau dan masjid seluruh daerah. Bila ada masa terluang, dia akan melakukan sembahyang fardu dari surau ke surau atau masjid dengan harapan ada jemaah yang tahu tentang Syafi'i. Pada suatu malam Jumaat, di bulan Rabiul Akhir, seorang kenalan dari kampung berdekatan datang ke rumah. Kenalan itu menceritakan, kira-kira jarak 3 buah kampung dari kediamannya tersebar berita seorang muda yang baru keluar dari tempat pertapaan. Hebat dengan ilmu dunia dan akhirat. Anak muda itu pun segera dimuliakan oleh penduduk kampung berkenaan dianggap sebagai manusia keramat hidup. Mulutnya masin, sebut apa saja terus menjadi. Boleh menyembuhkan apa saja jenis penyakit dengan cara menyentuh ibu jari pesakit. Banyak benar kehebatan orang muda tersebut. Suami malang segera tertarik dengan cerita tersebut. Dia ingin melihat bagaimana rupa anak muda ahli pertapaan itu. Di samping itu, dia mahu juga menyuruh isterinya berubat dengan orang alim dan warak. Satu persetujuan diikat oleh suami malang dengan kenalan dari kampung berdekatan. Pada hari Jumaat akan datang, mereka berdua akan menunaikan fardu Jumaat di kampung tersebut. Hari yang dijanjikan pun sampai kira-kira setengah jam lagi mahu masuk waktu. Suami malang dan kenalannya duduk dalam masjid. Setiap jemaah yang masuk jadi perhatian suami malang. Entah macam mana dia terpandangkan satu kumpulan memakai pakaian serbat putih masuk ke dalam masjid. Kumpulan itu berada di saf atau barisan tengah. Orang yang mereka panggil Tok Guru menutup sebahagian mukanya, macam kebiasaan yang dilakukan orang-orang Arab di padang pasir ketika menjaga kambing. Kerana jaraknya agak jauh, pandangan sering diganggu oleh gerak kepala para jemaah dan muka orang mahu dikenali separuh tertutup, maka suami malang tidak dapat melihat dengan jelas wajah individu yang mahu dikenalinya itu. Selesai sembahyang dan berdoa, para jemaah menerkam pintu masjid mahu keluar. Suami malang dan rakannya segera menuju ke arah kumpulan berpakaian serbat putih. Belum pun sempat sampai, kumpulan itu sudah mengiringi ketua mereka ke bawah pokok kekabu.
Sebahagian daripada para jemaah terus menuju ke arah pokok tersebut.